Okey, selamat sejahtera semua. Harap sihat. Kita jumpa lagi untuk topik 4, transformer. Kali ni kita akan sambung balik yang kita tak habis hari tu. Okey, kita akan terus kepada 6.3 4.3. Kat mana dia? Okey, this one. Okey, kita akan mula di sini. Kita akan sambung balik lah. Kita sambung kat sini 6.3. Increases and decreases voltage in transformer. Okey. Apa yang awak kena tahu tentang transformer adalah kegunaan dia lah. Okey, yang ada. Okey, yang pertama sekali adalah step up transformer. Okey, step up transformer adalah the primary winding of the step up transformer has fewer turn than the secondary winding. Okay, with the resultant secondary voltage being higher than the primary. Okay, itu tujuan step up transformer. Apa yang kita dapat di sini? Okay, power yang kita dapat dekat sini lah, maksudnya berapa volt yang ada sini. So dekat secondary ni mungkin dia akan upkan. Okey, upkan bergantung pada nisbah lah. Kalau 2, dia kena darab 2 lah. Okey, ikut nisbah dia tadi. Okey, contohnya macam ini. Ini gambaran tentang step up transformer tadi lah. This is the primary winding, this is secondary winding. Macam biasa, transformer bila dikenakan voltage akan ada lampu menyala lah, maksudnya load dia akan terkesan lah. Okey, so contoh kat sini 120 volt, di sini 240 volt. So kita tahu ini 1 nisbah 2. Okey. Okey, step up transformer. Okay, cerita lagi tentang step up transformer. If there are few turn in the primary winding than the secondary winding, the secondary voltage will be higher than the secondary circuit. Okay, so, contoh macam ni lah. Ni 1, ni 10. Contoh nisbah 1, 10. So ini akan tinggi lagi lah dia punya voltage. Okay. Okay, current effect to step up. Step up transformer. Okay, if you turn low voltage, high current. Okay, many turn high voltage, low current. Okay, ini dia punya perkaitan. Banyak belitan voltan tinggi, current rendah. Okay, itu terbalik pula pada jika belitan kecil, okay, voltan kecil, current jadi tinggi. Okay, where IP more or less, this is more than IS. Okay, arus primary more than arus secondary. Okay, for example, kita terus tengoklah example. Calculate all voltage and all current in the circuit given the component value and the number of turn in each of the transformer winding. Okay, tengok kat sini. Yang ini adalah untuk step up. Step up. Okay, ni pengiraan lah. Okay, calculate the voltage. Kita nak tengok lah perkaitan dia. Okay, ni step up walaupun nampak macam lebih besar kat sini tapi kena tahu kat mana dia punya source, itu dia punya primary. This is primary, this is secondary. Okay, kena tengok betul-betul. So ini masukkan ada AC, ini primary. So primary kita 50 volt. Okay, turn kita ada 300. Okay, yang ini pula 450 turn belitan dia. Dan ini adalah dia punya 2K2 tu maksudnya 2.2. Okey, dia punya ini dia punya load dia. Okey, load dia. Okey, so ini kita nak buktikan betul tak? Jika voltan jika belitan sikit, voltan kita kecil,
arus kita besar. Okey, so kita buat pengiraan ni lah. So yang ni yang saya cakap tadi, NP, NS, VP, VS. Yang saya pernah bagi formula NP, NS, VP, VS, IS, IP. Yang ni pastikan ni kalau kita guna primary kat atas lah, dua-dua ni mesti sama. Kalau kita guna NS kat atas, yang ni P. Yang ini sahaja yang terbalik lah untuk current. Okey, current antara tiga ni, yang ini mestilah terbalik arus. Okey, so kita pakai tiga formula ini, mana yang berkaitan sahaja dulu. Okey, apa yang kita ada tadi adalah N, dua-dua N ada. So kita ada NP, ada NS, and then dia bagi kita V primary. Okey, so kita boleh dapatkan VS guna formula ni lah, NP, NS, VP, VS. Okey, masukkan formula. Okey, buat darab silang. So kita akan dapat VS kita sama dengan 750 volt. Okey. Okey, so after that kita nak buktikan betul tak voltan tadi. Pertama sekali kita nak tahu VP kita ni sikit kan, jadi VP kita adalah 50. VS kita belitan banyak, jadi VS besar, betul. Okey, terbuktilah. Okey, bila belitan besar, voltan dia besar. Sekarang kita nak buktikan current pula, arus. Macam mana nak buat arus? Kita guna Ohm's law lah. V sama dengan IR. Okey, this one. Aduh, okey, kita gunakan formula ni lah. V sama dengan IR. Okey, so VS sama dengan ISRS. Kenapa kita pakai VS, ISRS adalah hanya R pada load kita, hanya pada secondary. Okey, jadi kita masukkan nilai VS. VS kita tadi kita dapat, okey, mana? VS kita dapat 750 volt. Okey, masukkan IS, ada tak? Kita tak ada nilai current, tapi kita ada nilai rintangan. So masukkan nilai rintangan. So darab silang. Okey, buat persamaan kat situ. So IS sama dengan 340.91 mA lah, 340 mA. So kat sini kita dah ada arus S. Okey, masukkan dalam formula yang kedua. Okey, formula ni lah. Formula kedua ni tadi dia guna yang ni lah, NP, NS, IS, IP. Okey, itu yang saya cakap tadi, tiga formula ni tak akan digunakan serentak. Okey, kita tak akan guna serentak. Kita selalu akan menggunakan salah dua. Macam itulah. Kalau N dengan V, contoh V dengan I, N dengan I. Okey, macam tu. So dekat sini, okey, kita masukkan sahaja. So kita akan buat darab silang. Kita akan dapat I primary kita sama dengan 5.114 ampere. So nampak dekat sini mana lebih besar, mana lebih kecil. So IP lebih besar, I primary kita lebih besar daripada I secondary. Okey, tengok betul-betul dekat sini terbukti bila voltage dia besar, belitan dia besar, voltage dia besar, current dia kecil. Okey, IS kita kecil lah berbanding IP kita. Okey, ampere ini ampere, yang tadi ni miliampere. Miliampere smaller than ampere. Okey, boleh faham? Apa-apa boleh tanya. Okey, boleh message. Okey, boleh message direct lah waktu kelas. Okey, tadi kita cerita tentang step up. Sekarang kita cerita tentang step down transformer. Okey, apa tu step down transformer? Adalah the primary winding of a step down transformer has more turn than the secondary winding. So the secondary voltage is lower than the primary. Okey, so macam inilah. Okey, ini dia punya primary. Okey, voltan atau belitan dia lebih besar daripada yang secondary. Okey, ini kita panggil sebagai step down. Okey, kita kenakan voltan, kita kenakan power
arus selang alik tu sebanyak 240 volt. Tapi bila ke sebelah, ke secondary, dia akan jadi turun. Okey, kalau tengok dekat sini kita tahu ini nisbah dia 2, 1. Okey. Nisbah sama dengan 2, 1 lah. Transfer ratio is to 1 lah. Okey. Okey, kita cerita sikit tentang step down transformer. Okay, this is a step down transformer as evidenced by the high turn count of the primary winding and the low turn count of secondary. The amount by which the voltage is stepped down depends on the turn ratio. The turn ratio of a step down transformer is always less than 1. Okay, step down. Tengok kat sini. Many turns. Okay, few turns. Okay, yang ni mungkin tak ni tak tulis lah. Okay, macam biasa, many turns voltage, more voltage, low current lah. Kat sini few turns, voltage less voltage but high current lah. Okay, macam tadi jugalah. Okay, cuma susunan dia tadilah. Okay, step down adalah yang primary lebih besar voltan, keluaran dia nanti adalah lebih kurang. Okay, current effect to the step down. Okay, yang ni lah yang saya cakap tadi. Many turns, few turns, high voltage, low current. Few turns, low voltage, high current. Okay, so kat sini arus primary dia lebih kecil berbanding arus secondary. Okay, so example lah. Okay, example ni nak buktikan lah. Sama je macam tadi. Cuba masukkan. Okay, kali ni ini adalah primary, ini adalah secondary. Okay, so ini NP, ini NS. Okay, ini NP, ini NS. Okay, guna formula yang sama, masukkan, dapatkan current. Buktikan betul tak arus P lebih kecil daripada arus S. Okay, so sini memang dah ada tunjukkan cara lah. So awak buktikan balik dengan membuat calculation sendiri. Okay, buktikan Okay, saya teruskan Okay. Okay, yang ini untuk non-ideal transformer. Okay, untuk non-ideal transformer kita kena tahu dia punya karakteristik. Okay, dia ada 4 karakteristik iaitu hysteresis losses ataupun kita panggil core loss, eddy current, copper loss and leakage plug. Okay, yang ini perlu pemahaman lah. Yang ini perlu pemahaman supaya boleh terangkan apa itu setiap satu ni lah karakteristik untuk non-ideal transformer. Okay, yang pertama adalah hysteresis losses. Okay, kita awak terangkan lah. Saya boleh baca sini Okay, saya tunjuk kat gambar ni lah. Okay, apa tu hysteresis? Okay, ataupun core losses. Okay, kat sini kita boleh nampak. Okay, core losses tu adalah dekat bahagian core ni lah. Okay, masa dia berputar, okay, dia mungkin ada sedikit kehilangan lah. Okay, disebabkan kepanasan, okay, ataupun ada kebocoran dan sebagainya lah untuk hysteresis loss. Okay, baca sendiri bahagian sini dia heat loss lah, dia pusing kan. Jadi bila dia berpusing, kemungkinan besar ada haba ke ataupun ada yang keluar. So itu dipanggil sebagai core losses. Okay, untuk eddy current adalah result in more heat losses in the core material. Okay, so dia lebih kepada material lah, juga more to heat losses. Okay, dalam dalam core, okay, selalunya ada panas lah. Okay, macam ni. So eddy current tu akan mengeluarkan banyak haba dan akan mengurangkan mengurangkan dia punya keboleh gunaan lah. Maksudnya
boltan apa semua tu akan jadi kurang lah, dia punya efficiency lah sebenarnya. Okay, so ada satu cara untuk mengurangkan loss tu lah, mengurangkan eddy current ni yang dalam core adalah dengan membuat lamination. Okay, maksudnya kita lapiskan. Okay, kita tak buatlah seketul satu bongkah core lah, maksudnya kita buat 3 tapi kita dekatkan macam ni lah untuk mengurangkan loss disebabkan eddy current. Okey, yang ketiga kemudian adalah copper loss. Okey, copper loss ni disebabkan oleh caused by the AC resistance of the copper wire in the primary and secondary winding. Okey, disebabkan oleh AC resistance of the copper wire. Because of the length of the wire and its tiny cross section area, the AC resistance can be quite high. Copper loss can be reduced by increasing the size of copper wire in the winding. Larger wire has less resistance. Okay, so kita tahu dekat sini wire yang tebal, larger wire has less resistance lah. Kalau wire kita nipis, mungkin kita akan ada resistance yang tinggi. Okay, kemudian leakage plug. Okay, leakage plug berlaku adalah disebabkan oleh mungkin terlalu dekat lah. Okay, lines of plug generated by one winding which do not link with the other winding are called leakage plug. Since leakage plug generated by the primary does not cut the secondary, it cannot induce a voltage into the secondary. The voltage induced into the secondary is therefore less than it would be if the leakage plug did exist. Leakage inductance is assumed to drop part of the applied voltage, leaving less voltage across the primary. Okay, so macam saya cakap tadi lah, macam yang sekarang ni, yang ini, okay, dia punya plug magnet tu sama ada dia perlu kena atau tak kena lah, ataupun mungkin yang ini terlebih masuk, so akan ada efek lah kepada transformer. Okay, several types of transformer. Okay, kita ada 3 jenis transformer yang biasa kita guna, iaitu center tap transformer, multiple winding transformer dan juga auto transformer. Okay, tengok satu persatu. Okay, ini center tap transformer. Okay, tengok yang ni lah. Yang biasa kita guna, kita panggil sebagai center tap transformer. Okay, nampak? Okay, so kedua adalah multiple winding transformer. Okay, multiple winding transformer ni ada yang jenis-jenis lah, maksudnya ni ada 2 masukan. Okay, mungkin ada yang dah ada setting for 100 volt. Okay, ataupun yang boleh pilih 1, 2, tentulah. Okay, first to primary winding. Primary winding is in parallel for 110 volt AC operation. Primary winding in series for 22 volt AC operation. For example lah, ini untuk multiple winding transformer. Dan yang terakhir rasanya yang terakhir lah ni, okay, iaitu auto transformer. Okay, auto transformer, okay, kita boleh tengok yang ni lah. Ini bentuk auto transformer, dia hanya ada satu belitan sahaja, iaitu okay, yang ini kita panggil step up lah. Bila step up, input kecil, output besar sikit lah. Okay, step down, input besar, keluaran kecil. Ini variable kita boleh adjust lah. Okay, nak samakan, nak kurangkan, pulang lah. So ada 3 variation for auto transformer, step up, step down dan juga variable. Okay, yang terakhir adalah example. Example, an auto transformer has a primary voltage. Okay, dia bagi VP. Okay, kemudian dia bagi 300 turns for primary and 100 turns for secondary. Using suitable diagram, calculate the value of secondary voltage. So yang ini gunalah formula yang saya cakap tadi lah. So yang ini samalah kalau VS bahagi VP, NS bahagi NP. Kita boleh guna jugalah VP bahagi VS, NP bahagi NS. Okay, ini terpulang sebenarnya, untuk kes yang ini terpulang lah kalau kita guna. For example, kita nak guna, kejap, mana wrong.
Okay, this one. Okay. V S bahagi V P sama dengan N S bahagi N P. Okey, yang ini. Ataupun awak boleh juga guna V, sorry, where is, okey, kat sini lah tepi ni. Okey, V P bahagi V S. Okey, equal to B pula N P bahagi N S. Okey, rasanya dua-dua ni boleh lah, boleh pakai. Okey, pastikan kedua-duanya adalah samalah. Kalau ni P, kalau ini P, jangan terbalik lah. Kalau ni P, ini P juga. Ini S, ini S lah. Kalau bawah S, dua-dua S lah. Atas PP lah. Kalau yang ni pun sama. Kalau ni SS, ni PP. Cuma ingat satu, kalau guna formula ni, kalau current mesti terbalik. Okey, yang itu kena tahulah. Kalau current, yang ni P, atas ni P, atas ni mesti S. Kalau arus lah. Okey, S ini P. Okey, itu sahaja yang membezakan antara formula tadi lah. So, boleh cuba, boleh buktikan yang ini, boleh buktikan yang inilah, yang ini dengan yang ini, boleh buktikan. Nanti awak akan dapat dia punya V secondary, voltage secondary sebanyak 250 volt. Okey, pastikan awak cuba. Kalau tak cuba, awak pun tak tahulah. Okey, apa-apa pertanyaan boleh terus tanya di grup lah. Okey, saya akan jawab secepat mungkin. Okey, itu sahaja untuk tajuk transformer. Okey, untuk kemudian kita akan buat latihan lah. Nanti saya akan bagi satu latihan dan kita akan buat discussion untuk topik 4 iaitu transformer. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Jumpa lagi.